Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari pada semua. Boleh saya tahu macam mana keadaan internet saya? Sebab saya nampak macam ada blur-blur. Anda semua jelas ke? Boleh tengok saya punya video? Bagi siapa yang sedang menyertai sesi live saya sekarang, mungkin boleh tolong komen dekat ruangan komen. Jelas ke gambar, jelas ke suara, boleh dengar dengan baik ke? Okey, kalau anda boleh dengar dengan baik, boleh tolong komen di ruangan komen jelas ataupun dengar ke, untuk saya tahu anda semua jelas ataupun sedang mendengar sesi perkongsian ringkas saya lah pada hari ini. Okey, kalau ada masalah, anda rasa tak clear ataupun ada benda tak dengar ke apa ke, boleh juga tinggalkan message ataupun tinggalkan komen di ruangan komen. Okey, untuk hari ni apa yang saya nak ajak anda semua discuss ataupun bincangkan adalah tentang persoalan kenapa susah nak dapat jodoh walaupun dah masuk macam-macam portal online. Bukan saja dah masuk portal online, macam-macam ikhtiar, macam-macam usaha yang kita rasa kita dah buat tapi masih agak susah untuk dapat jodoh. Tapi sebelum-sebelum ni pun dah ada ramai dalam kalangan admin, dalam kalangan rakan-rakan saya lain pun pernah berkongsi tentang perkara ni. Tapi hari ni saya tak pergilah secara terlalu mendalam tentang kenapa susah nak dapat jodoh tu. Tapi untuk hari ni saya akan berkongsi dengan anda semua bagi menjawab persoalan. Dia dah masuk dalam portal cari jodoh ni, tak kisahlah dia masuk tak kisahlah dia masuk Tiljannah ke, ataupun dia masuk mana-mana portal-portal online mencari jodoh tapi dia rasa susah. Tapi sekarang saya bercakap daripada portal tiljannah.my. Mungkin ada yang komen kan, kenapa susah nak dapat jodoh walaupun dah masuk dah dalam Tiljannah ni? Ke Tiljannah ni sebenarnya ada hidden agenda ke, ada apa? Kenapa tak dapat jodoh pun? Macam-macam lah persoalan yang dipersoalkan. Okey, jadi untuk hari ni saya akan menjawab persoalan anda semua. Jadi kalau ada soalan juga, boleh kemukakan di ruangan komen. Saya akan cuba bantu menjawab sebaik yang mungkin. Alright. Bagi menjawab persoalan tadi tu, kenapa susah nak dapat jodoh walaupun dah masuk dan dah lama dah berada dan bertapa di dalam portal seperti tiljannah.my ni. Okey, perkara pertama yang perlu kita tahu, perkara pertama yang perlu kita ambil ingatan ataupun remind diri kita ni, sebenarnya semua medium yang kita gunakan itu adalah salah satu tools ataupun salah satu kaedah je, salah satu cara yang dibina ataupun yang wujud untuk memudahkan kita ni bertemu dengan pasangan ataupun jodoh. Kalau kita minta tolong kawan ke, kita minta tolong parents kita ke, minta tolong orang lain sekalipun, itu adalah tools juga. Itu pun adalah antara salah satu cara ataupun kaedah. Jadi media mencari jodoh online ni juga adalah salah satu tools ataupun salah satu medium dan kaedah yang boleh kita guna pakai untuk membantu kita mendapatkan ataupun bertemu dengan calon-calon yang berkualiti untuk kita jadikan pasangan hidup. Okey. Jadi bila mana kita faham semua benda ni adalah medium saja, termasuklah portal seperti Tiljannah ni, jadi apa yang perlu ada pada diri kita adalah usaha. Apa yang dimaksudkan dengan usaha tu? Kita rasa kita dah usaha, kita masuk dalam portal Tiljannah tu dah sebahagian daripada usaha kita. Tapi bila mana portal ataupun platform Tiljannah ni dibina dengan niat untuk memudahkan ataupun membantu kita semua mencari jodoh, macam mana usaha di pihak kita pula sebagai user, sebagai pengguna nak memanfaatkan portal ni untuk memastikan kita dapat bertemu dengan jodoh kita. Salah satunya adalah usaha melengkapkan semua keperluan. Sebagai contoh, melengkapkan profil-profil kita, maklumat peribadi diri kita,
kita kena lebih bersungguh. Dalam usaha kita tu kena ada kesungguhan. Bila mana kita perlu isi borang, kita bukan sekadar isi borang hala balai je. Ada juga kadang-kadang kita tengok dalam kalangan user pun, ada juga yang isi borang main-main, ada yang isi borang macam tak nak cari jodoh je tapi masuk portal cari jodoh. Jadi apa function sebenarnya dia nak masuk ni? Sebab kita menyediakan platform mencari jodoh ni adalah untuk orang yang betul-betul nak mendirikan rumah tangga. Jadi bila mana kita masuk dalam portal tu dengan niat kita untuk mendirikan rumah tangga, usaha kita pun perlulah ke arah tu. Usaha kita mengisi borang tu dengan seserius yang mungkin pun, seperti mana usaha orang yang nak dapat jodoh lah. Susah kan nak dapat jodoh. Jadi bila mana masuk dalam portal, isi pun biar bersungguh-sungguh. Letak maklumat diri tu dengan betul. Letak maklumat diri tu dengan tepat. Kemudian kan ada ruangan. Kita nak pasangan yang macam mana. Dan kita ni pula karakter diri kita yang macam mana. Jadi bila mana kita meletakkan diri kita di tempat orang tu juga. Contoh, orang tu nak tahu kita ni nak pasangan yang macam mana. Jadi kita ni okey, aku sebagai, katakan kita perempuan kan, calon perempuan, aku sebagai perempuan aku nak suami ataupun pasangan aku ni yang macam sekian-sekian benda. Jadi tulis kita nyatakan supaya orang lebih mudah faham dan lebih mudah tahu benda apa yang kita nak sebenarnya. Dan kita pun tulis juga tentang maklumat diri kita. Kalau kita di tempat orang tu nak tahu apa perkara penting tentang diri kita, so kita tulis juga benda yang penting tentang diri kita. Kita ada beberapa soalan yang mungkin objektif ataupun berbentuk multiple choice ke. Contohlah seperti apa, Argentina tu for sure dah, pendidikan dan lain-lain tu kita boleh select je kan, kita boleh pilih. Tapi kita juga diberi ruangan macam subjektif punya ruangan, untuk kita sendiri bercerita tentang diri kita, untuk orang tahu. Itulah pada saya itulah ruangan yang paling special yang boleh kita tulis untuk orang tahu secara lebih banyak tentang diri. Bukan sekadar kita bagi point-point just pilih-pilih select-select je, tapi ada benda-benda lain yang masih hide lagi lah untuk kita tahu. Jadi bila mana ada ruang dan peluang untuk kita elaborate lebih tentang diri kita, manfaatkan untuk kita bagi tahu pada orang kita ni orangnya macam mana dan kita nak orang yang macam mana untuk jadi pasangan kita. So itu pun sebahagian daripada usaha. Apa lagi usaha kadang-kadang tu kena upgrade gambar, kena upgrade profile dan lain-lain pun, itu sebahagian daripada usaha bila mana kita menjadikan platform mencari jodoh secara online ni sebagai medium ataupun jalan usaha kita bertemu jodoh. So nak tak boleh lari. Inilah usaha pertama yang kita kena buat, adalah melengkapkan kita punya maklumat dan details diri kita ni untuk orang tahu, dan untuk kita pun lebih mudah engage dengan orang yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang kita cari. Itu yang pertama, iaitu usaha kita. Yang kedua adalah kesungguhan. Kesungguhan macam saya cakap tadi. Yang kedua kena ada kesungguhan. Apa yang dimaksudkan dengan kesungguhan tu? Kesungguhan tu adalah bila mana kita dah masuk dalam portal mencari jodoh, kita pun dah isi borang, kita pun dah berusaha, kemudian kita tunggulah, tunggu je orang mesej, tunggu je orang nak berkenalan dengan kita. Di situ kita menunggu siapa, kita tak tahu pun siapa yang akan datang pada kita. Tapi kita, contohlah bila mana kita dah upgrade ke premium dan sebagainya, kita ada power just klik untuk kita lebihkan usaha kita berkenalan, lebihkan kesungguhan kita untuk berkenalan. Jangan kita rasa takut, jangan rasa macam aku perempuan tak boleh nak approach. Kalau macam tu, kenapa kita bagi button untuk kirim salam tu pada anda walaupun anda perempuan? Ini nak menunjukkan bahawa kita lelaki atau perempuan, kita tetap ada peluang, ruang dan kuasa kita untuk memilih. Dia tak ada diskriminasi jantina lelaki perempuan tak boleh memilih, tak. Setiap lelaki dan perempuan, setiap manusia atas muka bumi ini sentiasa ada ruang untuk memilih. Jadi bila mana anda diberi button-button, macam-macam button ada untuk anda tu, nak kirim salam lah, nak apa lagi lah kan, semua macam-macam ada dalam tu, manfaatkan setiap button yang ada. Itulah tanda kita ni bukan saja berusaha sekadar, orang kata apa, berusaha pada peringkat permulaan je, lepas tu tengah-tengah tu berserah je, last kali tak dapat, kita pun deactivate, kemudian kita pun rasa tipu je tu, tak dapat pun jodoh dekat situ. Sebab apa? Sebab kesungguhan kita tak begitu maksimum lagi. Jadi bagi memastikan anda tak rasa macam tak berbaloi lah duduk dalam portal online ni, ataupun anda rasa macam tak seronok lah, lebih baik aku minta tolong orang lain je cari, lebih baik cari di luar je, lagi senang. Jadi kalau betul, silakan, tak ada masalah.
Tapi kebanyakannya merasai kesukaran. Kadang-kadang tu sebab kita ada limited orang kata apa, orang yang kita nak berkenalan tu sangat limited lah. Maksudnya tak banyak. Jadi bila kita kenal pun ada yang mungkin dah berkahwin, jadi kita susah nak bertemu dengan calon yang kita rasa bersesuaian, dan pilihan kita tak banyak. Jadi disebabkan oleh itu juga portal mencari jodoh seperti portal Trijana.my ini dibina adalah untuk membantu memudahkan individu-individu yang mencari pasangan. Dia nak pilih ramai, nak tengok dalam ramai-ramai ni cream of the cream, dalam ramai-ramai mana yang terbaik, dalam ramai-ramai mana yang kita rasa paling sesuai. Jadi dia nak tengok dari yang banyak tu. Dia tak nak pilih satu daripada dua je, sebab dia macam dia tak ada choice lain. Jadi disebabkan dia nak pilih yang terbaik daripada yang ramai-ramai ni, jadi kita buka ruang untuk anda semua memilih di Trijana.my. Jadi masuk dalam portal Trijana ni bukan sekadar kita masuk duduk diam, kita gunakan effort kita lebih sikit, kesungguhan kita tu untuk kita pun tekanlah button memberi salam, untuk bersembang ataupun berkenalan. Orang kata bahasa muda dalam bahasa Arab dia bertaaruf lah, berkenal-kenalan dengan orang di dalam portal tersebut. Jadi bagi salam, bertanya khabar, ambil tahu sebesikit tentang diri dia, ambil tahu apa benda perkara yang kita rasa penting untuk kita berkenalan dengan bakal pasangan kita. Benda apa yang penting nak tahu. Kalau perasan dalam semalam, dan ada juga daripada hari-hari yang lain, perkongsian daripada kita punya tim berkenaan dengan apa soalan-soalan yang sepatutnya kita tanya tentang apabila kita bertaaruf. Dalam seminar-seminar kita sebelum ni pun kita pernah buat tajuk-tajuk yang macam ni, dan ada dalam kalangan speaker kita dah berkongsi apa contoh soalan yang sangat bersesuaian dan perlu untuk kita tanya untuk taaruf. Jadi kalau ada yang terlepas peluang untuk sertai kita punya sesi program kita sebelum ni, bolehlah tengok dalam video-video live kita yang sebelum ni pun ada berkenaan dengan tajuk ta'aruf. Soalan apa nak tanya waktu ta'aruf. Jadi kita dah menyediakan medium yang bermanfaat untuk anda semua, jadikan rujukan dan bantuan dalam proses mencari jodoh. Tinggal kesungguhan anda je untuk bertindak. Kalau tak tahu, kita cuba cari. Kita seperti di Trijana, kita dah menyediakan pelbagai platform dan medium. Contohnya macam kalau hari Rabu kita ada sesi Zoom chat bersama kaunselor. Pada hari Jumaat kita ada sesi diskusi bersama Cik Pah. Kemudian setiap hari kita ada sesi live. Sesi live ni bukan sekadar kita saja buat video letak dekat Facebook kita tu, tak. Kita memang sengaja buat video ni. Kita sengaja buat live ni adalah untuk membantu anda semua di luar sana yang dalam proses mencari jodoh, untuk anda memudahkan anda untuk bertemu dengan pasangan yang sepatutnya. Okey, ada kawan kita di Facebook ni, kalau banyak sangat persamaan tu macam mana? Okey, mungkin dia ada kerisauan sebab selalunya orang cakap jodoh ni selalunya berbeza. Berbeza tu sebab apa? Berbeza lah, bila berbeza tu orang akan kata saling melengkapi. Kita tak ada benda ni, dia ada benda ni. Jadi kita akan nampak, kita ni complement each other. Itu pada pandangan sesetengah orang. Tapi ada juga setengah orang, bila banyak beza, dia rasa dia tak mau. Beza ni bukan beza yang sikit lah, beza ni macam beza banyak sangat ni, sampai rasa tak boleh nak duduk sekali. Macam sama juga macam kawan kita yang tanya ni, macam mana kalau terlalu banyak persamaan? Sebab ada setengah orang, dia suka bila banyak sama. Bila banyak sama, hobi sama, makanan sama, perangai sama, tabiat sama. Sama semua ni lagi best. Jadi kita lagi suka nak duduk dengan orang yang sama aja dengan kita. Ada orang yang berfikiran macam tu. Tapi macam kawan kita ni, mungkin antara kerisauan yang ada pada dia adalah bila mana banyak sangat persamaan. Bimbang lah kalau banyak sangat persamaan ni, benda ni sebenarnya complement each other ataupun tak. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan complement each other tu, memanglah maksud dia, bahasa mudah dia adalah melengkapi antara satu sama lain. Tapi bukanlah bermaksud melengkapi tu semua benda berbeza ataupun terlalu banyak benda berbeza. Tak juga. Setiap manusia ni dijadikan di atas muka bumi ni, tak ada yang totally same. Takkan ada seorang pun yang sama sebiji macam orang lain. Hatta kita kembar sekalipun, kembar seiras sekalipun, orang kata seiras, tapi sebenarnya mungkin seorang tu tak lalat dia tempat lain, seorang lagi tak lalat dia tempat lain. Contoh, seorang tu makan tangan kanan, yang seorang lagi tu kidal, buat apa semua dengan tangan kiri.
Apa lagi? Macam-macam. Nak katanya setiap manusia ni walaupun kita rasa dia memang hampir keseluruhan sama dengan kita, dia pasti ada perkara yang beza. It's okay kalau kita dengan pasangan kita ada banyak perkara yang sama. So raikanlah, maksudnya kita hargai benda yang sama tu. Bila benda yang sama kita enjoy perkara yang sama. Kita rasa dia ni suka bercuti, aku pun suka bercuti. So enjoy lah bercuti bersama sebab dua-dua orang suka pergi bercuti. Aku ni suka makan, food hunter. Pasangan aku pun food hunter. Okey lah, enjoy sikap food hunter tu. Tapi secara tak langsung, secara sedar tak sedar, bila mana kita tak banyak tengok pada persamaan, kita akan nampaklah persamaan tu. Tapi kadang-kadang bila mana kita lagi lama, kita akan rasa ada benda yang kita berbeza dengan pasangan. Pasti ada. 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama kita akan nampaklah banyak. Cuma bila mana kita fokus pada beza, kita akan nampaklah beza. Bila kita fokus pada sama, kita akan nampak sama. Mungkin sebab obvious sangat kita nampak banyaknya benda yang sama, jadi kita dah tertutup benda-benda berbeza antara kita dengan pasangan. So tak ada masalah kalau kita ada banyak persamaan dengan pasangan. Sila raikan apa yang anda ada sekarang. So hargailah pasangan dan lalui perkara-perkara yang sama tu secara macam perkara yang menyeronokkan. Macam kita dengan kawan-kawan kita, ni geng-geng kita pergi travel, ni geng-geng kita pergi makan. Sebab apa? Sebab kita ada persamaan apabila bersama. Tapi bila mana kita duduk lama-lama dengan dia, kita akan rasa kita ada beza. Cara kita bercakap, cara kita bergaul mungkin berbeza dengan orang yang sebelum ni kita rasa sama. So bila mana berbeza tu, waktu tu kita belajar untuk handle perbezaan. So tak ada masalah pun, sama ada terlalu banyak sama ke ataupun kita nampak terlalu banyak beza. Tapi kalau terlalu banyak beza, masing-masing boleh handle the differences tu, boleh handle perbezaan tu, boleh hidup dalam perbezaan, tak ada masalah juga. Tapi kalau katalah perbezaan tu sangat ketara sampai kita rasa kita tak boleh handle diri kita, bukan saja kita tak boleh handle dia, kita tak boleh handle diri kita juga. Jadi mungkin waktu itulah perlu pertimbangan semula. Okey, saya harap menjawab. Okey, faham. Thanks bagi penerangan. Baik, sama-sama. Semoga membantu Cik Afwan Nadirah Kamal. Semoga dipermudahkan urusan untuk kalau yang masih dalam proses untuk mendirikan rumah tangga, belum lagi mendirikan rumah tangga, semoga dipermudahkan. Mudah-mudahan pasangan ni, Cik Afwan ni bersama dengan pasangannya dikurniakan hubungan yang sentiasa tenang, harmoni dan sejahtera. So enjoylah kebersamaan anda, nikmati bersama. Jadi yang berbeza tu kita harmonikan juga perbezaan. Okey, so tadi saya dah cakap yang pertama berkenaan dengan usaha bila mana kita masuk dalam portal-portal online ni kan. Yang kedua, bila mana kita masuk, kita kena ada put effort tu lebih, kesungguhan tu kena lebih sikit. Kalau ada button apa, segala button tekanlah button bagi salam. Jumpa berapa orang kita rasa kita berkenan, bagilah salam, tak ada masalah. Okey. Kemudian apa lagi perkara yang perlu untuk kita buat? Selalunya mungkin untuk fasa yang pertama dengan kedua ni okey. Maksudnya dia rasa dia dah upgrade profile dia, dah lengkap, tak ada masalah. Kemudian dia dah bagi usaha lebih dah, dia dah bagi salam kat ramai orang, tapi ramai orang tak jawab salam dia. Ataupun ada yang jawab salam dia, ada yang berkawan dengan dia, tiba-tiba tinggalkan dia, tiba-tiba tak jadi, tiba-tiba silent. Okey, so apa yang kita kena buat? Inilah yang ketiga. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk upgrade diri kita. Pertama sekali kita lihat, kadang-kadang kenapa berlakunya ketidakberjayaan dalam sesebuah perhubungan. First sekali melalui komunikasi kita dengan pasangan. Contoh, mungkin kita bila mana communicate dengan pasangan, mungkin kita ni seorang yang boring. Contoh. Dia bercakap, kita tak tahu nak sambut apa. Dia bercakap, kita pun ya. Lepas tu kita tak ada tanya apa-apa dah. Kita pun jenis orang yang diam. Kita rasa kita diam. So dia kena terimalah kita diam. Kemudian dia je yang tanya banyak. Lain sekali dia melarikan diri sebab dia rasa macam kita ni tak berminat dengan dia. Sedangkan dalam hati kita berminat. Tapi sebab kita rasa kita ni seorang yang diam, pendiam, so pendiamlah kita. Jadi melepaslah kita. Apa yang nak dimaksudkan kat sini adalah bila mana kita tahu itu adalah, mungkin kita rasa itu sikap semula jadi kita. Okey. Bila mana itu sikap semula jadi kita, kita akan rasa macam okey je, aku nak jadi diri aku yang sebenar. Aku nak jadi diri aku seperti ni. Nak jadi pendiam sampai ke sudah. Tapi bila mana kita berurusan dengan manusia, kita berkomunikasi dengan manusia, dengan orang ni kena sentiasa ada engagement. Maksudnya bila dia bercakap,
ada benda yang boleh mempertemukan kita. Bila dia bercakap, dia mengharapkan ada sambutan. Sama juga, walaupun orang ni pendiam, bila dia bercerita dekat orang, dia pun mengharapkan sambutan daripada orang tu. Adakah dia cerita kat orang, lain-lain kali orang buat tak tahu, dia okey. Sebab dia bercerita dengan manusia, bukan dia bercerita dengan tembok, bukan dia bercerita dengan benda tak hidup. Jadi bila manusia ni berfungsi dan bercerita kepada manusia, dia mengharapkan agar mendapat respon balik. Jadi macam itulah juga kita bila mana kita berkomunikasi. Kalau kita rasa masalah kita adalah masalah komunikasi, kita tak tahu macam mana nak bercakap dengan baik, macam mana nak bertanya, macam mana nak sambut persoalan, sambut pertanyaan, sambut perbualan daripada pasangan, kita belajar. Sebab tu juga kami di Tijana sebelum-sebelum ni pun ada buat seminar untuk bantu kita kenal pasti apa masalah diri kita dan perkara apa yang kita perlu improve. Sekarang ni pun tak ada masalah kalau nak bertanya di sesi Zoom bersama dengan kaunselor ataupun bersama dengan cikpa, ataupun sesi live ni pun tak ada masalah. Live di TikTok ke, live di Facebook ke, live siapa-siapa pun boleh. Boleh tanyakan masalah, boleh tanyakan perkara apa yang bermain di fikiran anda. Tapi kalau katalah topik itu terlalu besar, mungkin kita akan jawab dalam siri-siri live lain-lain juga, ataupun siri-siri diskusi yang lain juga lepas ni. Cuma kita mengharapkan anda bersedia dan berusahalah untuk upgrade diri. Sebab ada sesetengah orang, dia rasa diri dia dah cukup okey. Bila dia rasa diri dia dah cukup okey, dia message dengan 10 orang, kemudian 10 orang semua diam, tinggalkan dia buat tak ada apa je. Jadi dia rasa macam 10 orang tu bermasalah, dia okey je. Di situlah berlakunya permasalahan. Kenapa dalam sesebuah perhubungan kita kena ingat, bila melibatkan dua orang, pasti akan ada, setiap perkara terjadi tu melibatkan dua orang juga. Contoh kalau kata orang tu silent, kenapa orang tu tiba-tiba silent? Bukanlah kita nak kata dia silent tiba-tiba tu sebab sikap perangai kita ni yang membuatkan dia silent. Tapi kita kena pasti jugalah kenapa dia silent. Okay, contoh, dia ni silent sebab dia tak suka orang tanya dekat dia tentang keluarga, contoh. Bila kita tanya pasal keluarga je, mesti dia akan diam. Tapi bila kita tukar topik, dia akan cakap. Jadi bila mana kita tahu perkara tu dan kita rasa benda tu penting untuk kita tahu, so cari time yang sesuai, cari masa yang sesuai. Cari masa waktu tu, waktu dia tenang ke, ataupun waktu berjumpa depan dia ke. Sebab dia tak boleh lari kan, sebab dia jumpa dengan kita. So bagi tahu, saya perasan lah bila saya bercakap dengan awak tentang keluarga, awak mesti diam. Apa benda yang sebenarnya bermain dekat fikiran? Boleh tak saya nak tahu? Sebab saya nak kenal awak lebih dalam, contoh. So kita perlu belajar lebih sikit ilmu tentang ataupun skill tentang komunikasi. Kadang-kadang ada setengah perkara kita rasa macam kita dah belajar dah okey, bila kita apply dekat orang lain okey, apply kat setengah orang tak okey. Sebab apa? Sebab setiap manusia tu penerimaan dia berbeza. Jadi kita mungkin bercakap dengan orang A okey, tapi bila kita bercakap dengan orang B tak okey. Jadi sebab itulah kita perlu belajar tingkatkan ilmu, sentiasa upgrade diri untuk kita sentiasa tahu, kalau orang macam ni, sikap dia macam ni, macam mana nak bercakap. Kalau kita nak hold, bila pula kita akan tanya, sebab kita rasa benda tu penting untuk kita tahu. Jadi kita tanya waktu lain, waktu bila yang sesuai. Semua benda tu kita kena belajar. Okey, sebab ada sesetengah benda memang kalau boleh kita tak menggalakkan lah, dan memang kita tak sepatutnya menyalahkan diri kita pada setiap permasalahan yang terjadi. Tapi kita perlu realize juga dalam perhubungan pasti akan ada kesilapan melibatkan dua orang. Mungkin kesilapan dia 70%, mungkin kesilapan kita 30%, sikit, tapi tetap ada. Nak katanya tetap akan ada kesilapan di mana-mana melibatkan dua orang ni. Macam kawan saya ada baru-baru ni, dia kongsi adalah pasangan orang yang dia kenal ni, pasangan dia tu ada masalah dengan isteri dia. So bila cerita-cerita sekian-sekian, saya tanya macam mana hubungan dia dengan isteri dia. So kawan tu tak boleh jawab. So kita tak tahu, terlalu rahsia, dan benda tu terlalu hidden, tersembunyi, yang membuatkan kita orang luar bila mana kita nak menilai sesebuah hubungan tu, kita tak boleh nak cakap, sebab yang merasainya adalah dua-dua orang ni. Kalau kita masuk belah perempuan, belah lelaki ada perasaan juga. Untuk dia pun nak cakap juga. Kalau perempuan tu rasa dia betul, lelaki pun ada rasa dia betul. Kalau lelaki tu rasa dia betul, perempuan pun ada rasa dia betul. Jadi sebab itulah nak katanya dalam perhubungan pasti akan melibatkan dua orang. Dua orang, kalau salah dua-dua orang pun ada kesalahan. Kalau betul dua-dua orang pun ada benda yang betulnya. Cuma kita kena
Belajar untuk toleransi dan cari tahu macam mana nak menyelesaikan masalah ataupun isu yang berbangkit dalam perhubungan tersebut. Sebab itulah kena sentiasa upgrade dan belajar memperbaiki diri, menambah ilmu supaya kita tak kalau kita bermasalah di pertengahan jalan pun kita tahulah how to handle. Macam mana nak berhadapan dengan masalah dan macam mana nak kendalikan pasangan dan masalah yang kita hadapi. Okey, dan yang terakhir adalah jangan putus asa. Kalau tadi saya cakap kan, kita mesej, kita berbual orang, tiba-tiba orang silent dan sebagainya, yang itu mungkin dapat respon. Tapi selalunya yang putus asa ni bila dia mesej berpuluh-puluh orang tapi tak ada respon pun. Jadi kenapa boleh jadi macam tu? Bila mana kita sedar kita buat benda yang sama tapi tetap tak dapat respon dan tak dapat feedback, kita start balik daripada awal. Kita tengok balik. Kalau tadi tu first saya cakap kena usaha. Usaha kalau kita join portal-portal online ni dari sudut maklumat diri kita, gambar yang kita letak, perkara-perkara yang nak bagi tahu tentang diri kita pada orang, adakah setiap perkara tu telah mencukupi ataupun menepati apa yang orang nak tahu, ataupun apa yang contohlah orang tengok gambar kita ni handsome je, rambut ada elok je, tapi masa kita hantar gambar tu kepala botak lincin, orang nampak macam orang tua contoh. Jadi orang pun tak nak. Kita sendiri yang kalau kita nak tanya orang setiap satu benda, mungkin tak semua orang boleh akan jawab benda yang sama. Tapi bila kita tengok balik, kita observe balik, benda apa yang tak kena ni, benda kadang-kadang kita dapat tahu, aku buat yang ni kot, cuba ubah. Tapi kalau nak tanya orang pun boleh juga, tunjuk je profil tu kat kawan. Rasa-rasa lah pasal apa orang tak balas, contoh. Hantar gambar kepala botak, contoh. Jadi orang pun tak berkenan. Sebab mesti botak, orang nampak muka lagi tua lah, ni muka tak tua pun, contoh. Jadi membantu juga. Selain daripada kita yang tengok, kita pun boleh minta bantuan orang lain juga untuk tengok kita punya profil, adakah ia ni melengkapi ataupun menarik ataupun tak menarik pun sebenarnya, dan membuatkan orang lagi tak nak join, ataupun orang tak nak reply. Okay, kemudian kesungguhan kita. Kadang-kadang bila kita bagi salam, ada setengah orang tu bagi salam bagi ayat puitis, ayat yang memeningkan, ayat yang suka main-main. Bagi salam letak sekali dengan ayat yang main-main tu. Jadi orang pun tak berminat nak balas. Orang kata dia ni suka main-main ni. Boleh jadi juga. Jadi skill macam mana kita nak buat. So semua benda tu perlu penambahbaikan. Jadi walau apa pun, kalau kita rasa macam kita dah usaha banyak sekali pun, jangan sesekali putus asa. Buat balik refleksi, buat balik orang kata pun muhasabah diri. Kenapa jadi macam ni? Bukan saja muhasabah dalaman diri untuk perbaiki diri, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan manusia lain juga, pun membantu mengundang rezeki dan juga jodoh yang baik. Tapi muhasabah diri juga untuk tengok profil kita dan semua benda-benda yang berkenaan dengan portal online ni. Adakah ia telah melengkapi perkara yang sepatutnya kita lengkapkan? Adakah ia, contoh bila orang tengok sejuk mata memandang, ataupun sebenarnya lagi menakutkan orang, contoh. Alright. Jadi okey. Jadi saya harapkan ada yang mendengar live ni, sama ada memang dengar secara live ataupun akan mendengar rakaman selepas ini, pastikanlah anda manfaatkan 4 perkara yang saya maklumkan ni, yang saya dah share tadi tu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan juga rakan-rakan yang lain. Yang pertama, pastikan anda sentiasa berusaha. Bila mana dalam melibatkan portal online ni, sentiasa usaha untuk upgrade kita punya profil, kita punya gambar, kita punya maklumat diri, kita punya data, description tentang diri kita, untuk menarik orang berkenalan dengan kita dan untuk orang lebih tahu kita ni macam mana. Yang kedua, pastikan kita kena ada kesungguhan yang lebih sikit. Bukan saja duduk je dalam tu kan, tapi bagi salam. Ada button apa? Segala button yang ada dalam portal Tijannah tu, tekanlah button-button tu, supaya anda boleh engage ataupun berkenalan dengan calon-calon dekat dalam portal Tijannah. Okey, jadi dengan kesungguhan tu, dengan anda boleh approach dan sebagainya tu, insya-Allah mudah-mudahan anda boleh berkenalan dengan ramai orang dan anda boleh tapislah siapa yang rasa bersesuaian dengan diri. Yang ketiga, upgrade diri. Kalau rasa sebelum ni rasanya komunikasi kot, sebab kita ni banyak cakap macam cakap lepas, contoh. Cakap lepas. Kalau cakap dengan orang pun memang selalu orang kecil hati je dengan kita ni, sebab suka cakap lepas. Jadi tak mustahil bila kita bergaul, bercakap dengan calon dekat dalam portal Tijannah pun ada yang terlepas. So kita upgrade diri. Kita tengok, ini kesilapan, ni kekurangan aku, mungkin aku boleh perbaiki. Memperbaiki diri ke arah kebaikan tu adalah yang terbaik. Bila mana kita nak mencari jodoh yang baik, kita pun perlulah memperbaiki diri kita menjadi yang baik. Adakah kita pun nak pasangan kita cakap lepas? Adakah kita pun nak pasangan kita yang suka mencarut? Ataupun adakah kita nak pasangan kita yang suka apa?
yang suka maki hamun. Kalau kita tak nak, kita pun kena elakkan daripada berbuat demikian. Jauhi daripada bercakap benda-benda yang macam tu, supaya kita pun tak dapat pasangan yang macam tu. Maksudnya kita berubah ke arah kebaikan dengan harapan kita sentiasa didekatkan dengan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik itu termasuklah rezeki yang baik, kita berkenalan dengan orang yang baik. Mungkin kalau Allah rezekikan jodoh pun, kita berjodoh dengan orang yang baik. Dan yang terakhir adalah jangan sesekali putus asa. Bila mana anda tidak berputus asa, selagi itulah ada ruang dan peluang untuk anda bertemu dengan jodoh. Tapi bila mana putus asa, kita dah hilang harapan, kita dah tak nak usaha, dan kita sendiri dah set dalam mind kita tak nak kahwin pun, lagilah. Mungkin jodoh tu datang, tapi bila mana kita berputus asa dengan rahmat Allah, berputus asa dengan bantuan Allah, kita tak nampak pun apa yang Allah dah hadirkan depan mata kita, sebab kita dah melihat semuanya dengan pandangan yang negatif dan pandangan yang kita tak akan dapat. Jadi elakkan daripada perkara tersebut berlaku. Kita pastikan kita boleh konsisten untuk menjadi individu yang bagus, yang semakin baik, semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik juga, insya-Allah. Jadi saya akhiri sesi live saya pada tengah hari ini, dah pukul 1 kan. Dah waktu rehat dah, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.